Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahu nurus samawati wal ardh. Salu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Al-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah wala gharbiyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur, nurun ala nuri yahdillahu li nurihi man yasha'. Wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mohonkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina ummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa sidikin wa ila syairin malaikati muqarrabin wal ghaib, ibu bapa kita, isteri, anak-anak kita, cucu kita, semua abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, saudara mara kita, nenek moyang, keturunan-keturunan kita semua, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemimpin-pemimpin kita terutama dalam negara kita dan di luar negara, dan semua sekali ahli kubur, muslimin dan muslimat, dan juga sekalian alam yang Allah jadikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, inayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang sejak di alam roh hingga sekarang dan berterusan. Nikmat Allah tidak pernah berhenti. Nikmat itu adalah menikmati cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang apa yang Allah Ta'ala nak tajalikan pada diri kita sekian alam ini, yang mana kita ini menanggung hidup
dan kita tidak memiliki hidup. La ilaha illallah. Jadi kita hanya menanggung hidup. Yang hidup itu hanya Allah. Kisah-kisah, cerita-cerita yang mana Allah berikan kepada sekalian alam ini. Itulah rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah orang yang memahami dan dia dapat pengetahuan ini dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, masih lagi kita ini diberikan istiqamah, iaitu daim, dakwam, iaitu berterusan. Kita tidak lagi kita meyakini, mengimani, tidak lagi kita merasakan ada lagi keakuan-keakuan diri. Dan kita telah dikurniakan oleh Allah rahmat di sisi Allah untuk terus mengakui la ilaha illallah, di mana sekali kita diberi faham oleh Allah, di mana memaknai maksud tadabbur daripada la ilaha illallah, maka kita berpegang terus daripada pengetahuan, kefahaman yang di sisi Allah. Barulah dapat kita meyakini benar-benar, mengimani benar-benar. Kita tak mahu lagi merasa ada keakuan-keakuan diri kita. Sekiranya masih lagi kita belum lagi dapat, tetapi kita ingin benar-benar memiliki rahsia yang dikatakan tadi, iaitu manis keimanan, iaitu tiada pahit, maka bersangka baiklah dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menetapkan bila saatnya, ketikanya untuk kita memiliki pengetahuan ini yang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya yang boleh memberikan pengetahuan ini adalah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah menghendaki satu hari kita boleh memilikinya, ataupun seminggu, atau sebulan, atau setahun, atau 10 tahun, atau 20 tahun, ataupun Allah tak memberikan, itu tetap juga Allah berkehendak. Ya, jadi jangan kita mengatakan bahawa Allah lambat memberikan ataupun Allah tidak memberikan lagi. Tetapi kita kena yakin, hakul yakin, lihatlah dalam diri kita ini. Ada sesuatu yang masih ada sifat-sifat mazmumah yang melegar dalam diri kita, yang menyebabkan kita terhalang daripada mendapat, iaitu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perbuatan-perbuatan, akuan-akuan diri kita ini masih belum lagi kita dapat bersungguh-sungguh perangi. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita telah memiliki, bukanlah sebab kita ni hebat, tetapi adalah anugerah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat keadaan kita ini adalah berada kita di dalam keadaan, iaitu peperangan yang sangat besar. Bukan besar-besaran, iaitu kembali ke arah jahiliyah balik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan yang sangat teruk. Dan apabila Rasulullah SAW menyampaikan apa yang diarahkan oleh Allah selesai, maka jadi keadaan itu manusia-manusia berakhlak, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala,
manusia-manusia itu tidak lagi mahu merasakan ada penyembahan keakuan diri, apatah lagi berhala-berhala. Maka telah mendapat kemenangan apabila Rasulullah SAW bersusah payah bersama sahabat-sahabat untuk membawa kepada kita hasilnya, membawa kepada kita dapat beragama, dapat beriman. Sedangkan mereka menghadapi keadaan yang penuh dengan kepayahan di atas kepayahan. Jadi kita sampai kepada kita tidak merasa ada nilai agama Islam itu. Sebabnya kita tak berjuang, kita tak berperang, bermati-matian, meninggalkan isteri, meninggalkan harta benda, harga diri, sanggup korban untuk nak perjuangkan Islam, untuk biasa Islam ni dapat kepada anak-anak cucu boleh mewarisi Islam ni. Jadi kita sampai kepada kita dah kembali balik rosak. Kerana Rasulullah SAW bagi tahu akan kembali jahiliyah balik, akan kembali rosak kembali. Maka kita sekarang ini berada di dalam keadaan Islam yang rosak, di mana tentera-tentera Dajjal, iaitu Yahudi laknatullah itu, telah menguasai dunia kita sekarang. Kerana mereka menggunakan peperangan saraf. Sejak lama dahulu dia memecah belahkan manusia ni, umat Islam, dengan tanpa menggunakan peperangan. Tetapi dia menggunakan peperangan yang lebih halus, iaitu seperti sihir, penipuan-penipuan untuk mempelaga-lagakan kita, memfitnah sama kita, melaga-lagakan sesama umat Islam. Dia telah menguasai daripada timur ke barat, seluruh dunia ini dikuasainya dengan cara dia tanpa menggunakan peperangan-peperangan, tetapi dia menggunakan peperangan yang lebih besar, iaitu peperangan yang kita tidak nampak, melalui gelombang-gelombang, iaitu pengetahuan-pengetahuan yang di mana kita dipaksa untuk mengikuti susunan-susunan ni tentera-tentera Dajjal Yahudi ni tadi. Dan dia membuat rencana demi rencananya dan tidak pernah berhenti rencana-rencananya hingga dia dah berhasil. Hampir 95% manusia-manusia ini dapat dikuasai. Dengan sedar ataupun tidak sedar, kita terkena sihirnya. Seperti kita disuruh mengambil sistem ataupun perundangan dalam kehidupan kita yang sebelum ini, sebelum merdeka, kita berlandas kepada undang-undang syariah Islam. Tetapi bila dah merdeka, kita sendiri pun dah ditipu. Lalu dia menyuruh kita mengikuti sistem-sistem yang telah diatur dengan cara penipuan sihir yang kita seolah-olah tak sedar kita tersihir. Kita lihat, kita dulu lahir-lahir diberi injection, lahir-lahir diberikan itu obat ini, padahal kita bila lahir kita ni bersih, fitrah, suci, tak ada apa pun Allah jadikan. Maka kita ditipu dengan cara kita dilahir, dia seolah-olah mengatakan kita nak elak daripada penyakit ini, penyakit ini, semua dusta, penipuan, sihir dia. Jadi kita telah mengikutinya sebab pemimpin-pemimpin kita telah diracuni ataupun
ditipu. Sepatutnya pemimpin yang patut dilantik, dibunuh ataupun dilaga-lagakan lemah lalu diganti dari pihak yang mereka lantik. Begitulah terjadi, maka daripada pihak raja ataupun menteri yang mentadbir itu telah dapat dikuasai. Betul kata Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda akan terjadinya kiamat adalah bila pemimpin-pemimpin itu tidak berlaku adil dan dia tidak tahu ala tuju untuk nak dibawa ke mana raja, menteri atau pemimpin kita, tidak tahu nak dibawa ala ke mana. Hingga kan rakyat, orang yang nak mengundi pemimpin ataupun raja ataupun siapa pun untuk dijadikan pemimpin, yang memilih tu pun sendiri tidak tahu ala tuju. Ini mengatakan rosaknya. Maka inilah tanda-tanda akan jadinya kiamat. Maka Yahudi laknatullah itu pengikut Dajjal, ya, maka dia tahu hadis ini, maka dia perhebatkan lagi dengan memperbodohkan manusia ni. Terutama ulama-ulama banyak dah diperbodoh-bodohkan. Ya, dengan cara iaitu dia melaga-lagakan antara satu puak Islam ni ke puak Islam ni. Dia buatkan lagi satu puak, dia laga-lagakan. Maka kita nampak dalam keadaan kita ini, Islam sesama Islam berpecah belah, jadi lemah. Dia buat cara tu. Dia bagi sesuatu kedudukan ataupun dia bagi satu jabatan, dia bagi sesuatu pangkat, kemudian engkau harus ikut apa yang akan aku suruh. Jadi gitu. Jadi kita tersilap kenapa kita nak bermesyuarat atau mengikuti nasihat, tetapi kita telah diperbodohkan. Dan sebenarnya atas sebab Nabi kata kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kenal kepada Allah, maka itu mudah kita disihir, ditipu oleh Yahudi. Maka ini yang berlaku dalam keadaan kita sekarang. Dilaga-lagakan sampai kita pun tak tahu nak pecah belah tu dah terlampau banyak pecah belah. Daripada pemimpinnya, daripada ulama-ulamanya dipecah belahkan, dilaga-lagakan, sampai kepada ke bawah-bawahnya masyarakat yang bawah awam. Hingga kan nanti kita lihat sendiri bila nanti dia akan jadikan one world. Dia panggil tadi satu dalam dunia ni, satu aja pemerintahan. Berhasil dah. Siapa kata dia belum berhasil? Tu masih tertidur lagi tu. Kejutkan dia. Ya, Yahudi telah menjadikan kita ini, dunia ini, dia dah satu pemerintahan. Tentera dia, ekonomi dia, agama dia pegang. Dia satukan semua agama. Islam, Kristian, Yahudi, Buddha, Hindu, semua seluruh agama-agama akan tunduk dengan Dajjal ni, anak murid Dajjal ni, Yahudi ni. Dia buat macam gitu. Kalau kita masih tidur lagi, saya tak tahulah. Ini saya bagi tahu, nak ingatkan, janganlah leka lagi. Sebab ada cara dia untuk mengalahkannya. Tapi ni saya ceritakan dulu supaya kita tahu bahawasanya segala sudut dah kita akan terikut. Bila dikatakan nanti satu dunia duduk dalam rumah, semua satu dunia duduk dalam rumah. Satu dunia enjet semua. Satu. Bulan depan 2. Ni datang lagi nanti. Semua kita ni ikut arahan dia. Tu dia kata one world. Hingga kan tentera-tentera dia pun kita tak boleh buat apa dah. Bank-bank kita, duit-duit kita simpan semua di bawah. Apa pun kita nak keluarkan duit kita, kena tanya dia dulu. Sebab bank pun dah jadi satu juga. Dia. Nama je bank kita, tapi yang pegang tetap dia.
Ini yang berlaku. Bila undang-undang Islam tetap juga kesudahannya nak selesai, pergi kepada mahkamah dia juga. Sebab semua agama tadi dikumpulkan, dia yang pegang dalam bidang agama, seluruh agama dia dah satukan, dia kata. Dia kata. Lepas tu manusia ni tidak boleh anak ada hak untuk tidak ikut cakap mak dan ayah. Sebab Nabi kata tanda kiamat tu tidak akan terjadi melainkan seorang ibu melahirkan tuan. Maka Yahudi dah kaji, maknanya kita suruh manusia anak-anak lawan mak bapak dia, tapi kita tak suruh dia lawan. Tapi maknanya dia ada hak untuk memilih. Itu dia makna Yahudi. Dia ambil daripada sabda Nabi juga, tapi dia olahkan untuk dia nak takluk dunia. Dia buat gitu. Jadi kita tengok sekarang anak-anak boleh pilih nanti. Ya. Tak nak dengar cakap mak bapak, pergi duduk dengan cara yang ni tadi. Yang kita lihat sekarang ni, dia jadi tuan, ya. Jadi mak bapak takut kerana anak tu lagi ada kuasa pada mak bapak. Dah terjadi jelas. Ini tanda-tanda kiamat takkan terjadi melainkan ini. Jadi semua Yahudi ni sebenarnya dia menghidupkan yang apa yang Rasulullah SAW bagi tahu, apa yang Nabi Muhammad SAW dapat daripada sisi Allah pengetahuan ni. Nabi cerita yang akan datang maka terjadi. Kemudian dia baca lagi hadis Nabi tu. Para wanita, isteri-isteri akan banyak ada kuasa pada suami. Terutama agama Islam kita sendiri pun, mahkamah dia pun meluluskan untuk wanita ada kuasa untuk menolak suami. Seperti mana suami ada hak yang memang patutnya Allah memberi hak kepada suami untuk menolak isteri, talak. Tapi isteri tak ada kuasa. Tapi waktu ni isteri akan diberi kuasa oleh one world ni tadi. Maknanya Nabi bagi tahu memang akan datang begitu. Isteri ada kuasa pada suami lagi. Itu maksudnya akan jadilah tanda tu kiamat dah dekat betul. Itu tadi, ya. Bagi berhati-hatilah. Kita akan lihat nanti banyak penceraian yang kerana apa jadi banyak penceraian? Sebab wanita yang minta. Sebab apa? Nabi SAW bagi tahu, walaupun 1000 kali isteri minta untuk tolak, tidak akan gugur. Jadi Yahudi cari jalan, berhasil dia untuk masuk dalam agama Islam kita, meluluskan pula isteri ada kuasa. Walaupun suami itu betul, tetap juga isteri itu ada kuasa untuk minta. Walau isteri itu, suami itu betul sekalipun. Kalau salah tu lain halal. Itu pun Nabi kata tetap juga talak tu pada suami. Kalau suami tak mau, tak jadi juga. Tapi diiyakan sebab Yahudi telah memberikan tadi kuasa kepada. Jadi agama Islam kita pun kita tak boleh lagi nak harapkan Jabatan Agama Islam untuk kita nak menjadikan Islam ni, sebab dia dah dia robah banyak. Nama je. Tapi tak ada mampu. Pergi kat Bukit Bintang tu orang buat maksiat, kan? Tahu tak boleh kawasan tu, kita tak boleh kacau tu kawasan Cina tu. Ya Allah. Yang datang orang Islam. Kami tak diam, tak ada kuasa. Dia sebab apa? Allah dah bagi kuasa, tapi dia tak. Sebab apa? Dia lebih takut lagi makhluk. Tapi Jabatan Agama Islam. Ini berlaku, jangan saya cakap mereka-reka. Ini berlaku. Maka ini tanda-tanda kiamat ni nak dekat. Imam Mahdi ni nak turun. Bila Imam Mahdi tu turun, nanti yang kena pancung dulu tu. Ya. Yang tu tadi, yang mengiyakan tadi, ya. Jagalah. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi kesedaran kepada kita. Sebab apa? Kita ni tak jumpa jalan ke? Kita dah duduk dalam Jabatan Agama Islam ni, kuasa yang Allah bagi, bukannya raja yang bagi. Yang bagi kuasa Allah. Ya, tapi mengapa kau rasa raja yang ataupun pemimpin kawasan tu yang bagi sesuatu arahan
Bukan arahan Allah yang kamu takut, tapi arahan makhluk. Makhluk tu, di kawasan aku, kau jangan jaga, kau jaga kawasan kau je. Boleh pula macam tu pula, ya. Jadi kau buat bodoh je ke? Kan? Ingat Allah tu tak tahu ke? Kau kerja tu, dapat rezeki tu, kau jual agama untuk kepentingan hawa nafsu, tak takut ke? Ya? Tak takut. Siapa nak tegur? Kau nak tunggu siapa tegur? Tak? Janganlah. Jangan ingat Allah tu tak tahu. Ya? Allah tu menutupi aib kamu supaya jangan biarkan buat lagi. Dia dah aib sekali tu dia tutup sudahlah, jangan biar banyak kali. Nanti kan terantuk kan, nanti baru kelang kabut. Sampai sekaratul maut mau menyesal minta hidup balik, jangan. Awak tu dah dibagi ilmu pengetahuan oleh Allah. Takut kepada Allah. Apa puncanya? Apa puncanya yang kau tak boleh buat kerja Allah betul-betul ni? Sebab kau harapan, engkau ada ilmu. Lebih kenapa? Cuba tanya. Cukup ke? Tak cukup duit ke? Duit sampai bila tak cukup? Tak cukup harta ke? Tak cukup apa? Kedudukan ke? Kau sampai bila tak cukup? Tak puas juga. Jadi apa sebenarnya yang kalian nak? Hingga masyarakat kita bertambah teruk. Kamu tak menangis, tak kesian. Tu tadi ya. Ini saya ni bukan kajian tau. Saya bukan kajian. Kalau saya cakap ni kajian, maknanya saya tak suka kajian. Saya suka tadabbur. Saya suka Allah pecahkan pengetahuan ni. Saya tak mau saya mengkaji sendiri. Sebab saya tak tahu. Saya kaji-kaji, sebab tu saya tak tahu saya nak cakap apa. Jadi saya suka maknanya tadabbur apa yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Bukan sebab orang ni baik, orang ni jahat. Tapi nak bagi tahu, ingatlah pesanan ni Allah sayang pada kita. Ya, jangan biarkan. Sekarang dah sampai Yahudi dah kontrol kita pun, kita masih lagi dalam keadaan rela, redha dengan makhluk menyusun hidup kita. Tak sedih ke anak cucu kita ni disusun oleh orang yang bukan Islam? Tapi kita rela, kita tak sedar. Kita rela. Apa pun disuruh kita, apa pun. Bila datang macam tempoh 2 tahun lepas ataupun setahun lepas, kita tengok 2 tahun kita dikontrol oleh WHO. Kesihatan kita semua seolah-olah dia yang jaga. Daripada Raja Agung naik Raja-Raja, naik Menteri, Perdana Menteri, Menteri-Menteri. Daripada wakil rakyat turun Parlimen turun. Semua sampai orang awam. Kalau dia kata enjit, semua enjit. Kau orang agama, kau alim ulama, kan? Kau kata kau hebat dalam agama, semua ikut. Jadi siapa yang benar-benar yang berkuasa sekarang? Kalau kita kata Allah tu berkuasa, penipu lah, kazib. Kita baca Allahu Akbar, penipu Allah Ta'ala kata. Kau tak nampak kebesaran aku di luar kehidupan. Kau hanya berdiri, kau kata Allahu Akbar, kau tak nampak kekuasaan aku. Kau tak nampak di luar sana, dalam kehidupanku, kekuasaanku. Engkau hanya nampak makhluk yang ada kuasa, hingga kau tunduk dengan makhluk tu. Penipu. Allah Ta'ala kata kau kazib. Bila Allah dah kata penipu, tak diterima solat engkau. Walau baca engkau lancar, walau kau orang Arab sekali pun baca, kau tahu maksudnya Allah Akbar, Allah Maha Besar saja, tapi engkau tak dapat amaliakan maqam Allahu Akbar dalam kehidupan ni. Kau hanya nampak sesuatu itu, kau nampak masih lagi makhluk. Kau tidak seperti Sayyidina Abu Bakar yang mewarisi betul-betul daripada Rasulullah SAW, warisan Nabi. Itu betul-betul asli ulama. Yang daripada aku, waris daripada aku. Al-ulama warisatul anbiya. Lihatlah Sayyidina Abu Bakar. Apa Sayyidina Abu Bakar kata? Tidak, aku pandang sesuatu itu
sebelumnya aku nampak Allah dahulu. Jadi dia apa pun makhluk semua dia tak nampak dulu. Dia nampak Allah dahulu. Kita terbalik. Kita tak mewar. Kita kata kita ulama. Sebenarnya bukan ulama yang macam sahabat dapat gelaran daripada Nabi. Al-ulama warisan aku. Iaitu Abu Bakar, Omar, Osman, Ali dan orang-orang yang menghilangkan rasa akuan diri. Setiap dia melihat, dia tidak melihat dengan penglihatan mata, melainkan dia melihat yang dilihat sebelum yang dia lihat itu Allah lah dahulu. Saya Syekh Abdul Qadir Jalani, Qutubul Ghaus, ketua para wali, bila masuk ke pasar, keluar pasar, ditanyai oleh anak murid, apa Syekh nampak? Tak nampak apa, nampak cahaya Allah. Punya dia besarkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia nampak yang lain tu. Tu tadi. Kalau macam tu dia buta lah, bukan buta. Bila orang dah kenal Allah, bila orang dah beri faham dari sisi Allah tentang Allah, semua ni dia dah tak nampak. Yang dia nampak hanya wa huwa bi kulli syai'in, semuanya dia nampak kekuasaan Allah. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk, bagi engkau kerajaan semua ya Allah, lahul mulk wa lahul hamdu, dan bagi engkau segala puji, wa huwa ala kulli, tetapi kita kata semua ni kuasa kau, tetapi luar habis. Penipu Allah Taala, kazib, hanya engkau cakap aja tapi engkau tak buat dalam kehidupan kau 24 jam. Itu tadi. Ini yang berlaku. Ini bukan kajian. Ini Allah bagi tegur kita. Bukan saya. Saya tak layak nak tegur. Yang bagi hidup tuan-tuan adalah Allah. Yang bagi lihat, yang bagi dengar, yang bagi rahsia, yang bagi apa saja, semuanya Allah. Dia sayang kamu, dia bagi tahu. Ini aku, jangan ada yang lain. Mengapa kita nak rasa ada kita? Ada kita, mana kita adakan yang lain? Ahada tu dia aja. Qul huwallahu ahad, dia aja, bukan ada kita lagi. Tak ada semua. Disebabkan inilah pengetahuan ini telah dipupuskan, telah dihancurkan oleh sehancur-hancurnya. Hingga sekarang dia anggap asing pelajaran ini. Padahal inilah cara untuk kita melawan yang dikatakan peperangan yang besar. Kita tidak akan dapat lawan peperangan yang kecil-kecil ni tadi. Sebelum peperangan yang besar ini kita kena hadapi. Yang mana Nabi kata balik daripada perang Badar, ada peperangan yang lebih besar, iaitu perang jihad hawa nafsu, keakuan diri, perlu dibuang, kata Nabi. Itu aja. Kalau ini kita tak perang permulaannya dalam diri kita, kita keluar pun 20 tahun pergi keluar nyampaikan apa hadis ke Quran ke apa, beramal kita berpuluh tahun pun, Allah cuma nak tengok titik itu aja. Kenalkah engkau aku? Seperti mana Rasulullah memperkenalkan aku kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hingga kan la tahzan Abu Bakar, jangan engkau tak sedih dan takut, hazan, jangan engkau sedih. Wallahu ma'an, Allah tu sentiasa bersamamu. Maknanya yang ada pada diri Abu Bakar tak ada lagi diri dia. Jangan, yang ada hanya tak usah sedih. Sebab kita yang jadi sedihnya bila tak rasakan Allah. Mana Abu Bakar tu faham. Rasulullah SAW gurunya sendiri memberitahu. Begitu je tadi. Rapatnya Abu Bakar tadi, sahabat tadi dengan Rasulullah SAW, hingga Rasulullah beritahu engkau telah mendapatkan, iaitu yang ada. Wallahu ma'an. Jadi jangan kau sedih. Engkau. Jadi inilah rahsia dia. Kalau kita nak menghadapi peperangan yang di luar ni tadi, peperangan yang di dalam yang dikatakan lebih besar daripada peperangan yang di luar, yang Yahudi rencana ke apa,
adalah harus kita kembali kepada peperangan dia itu, keakuan diri ni, berhala yang besar ni perlu kita istiharkan betul-betul. Tu bersungguh-sungguh untuk membuangkan keakuan diri. Dan dia tidak akan dapat dibuang melainkan berjumpa dengan Rasulullah SAW kalau sahabat. Dan sahabat mengatakan, iaitu Rasulullah mengatakan kepada sahabat bahawa pembimbing rohani itu adalah penggantiku nanti pada zaman umatku masing-masing. Maka cari pembimbing rohani, arif billah. Kalau tidak, kita tak akan jumpa macam mana cara sekarang nak menyelesaikan masalah ini. Masalah ini akan jadi lebih besar lagi sekiranya kita tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Itu aja jalan yang Rasulullah SAW beritahu. Kalau kita tak mau hijrah, kita masih lagi nak duduk dalam akuarium Yahudi, jangan menyesal. Ya, kami dah bagi tahu. Kami sangat prihatin kerana Nabi SAW sangat sayang. Allah sangat sayang kepada kita. Memberi tahu kepada kita, keluar. Selagi engkau tidak keluarkan keakuan diri engkau tak akan dapat arti keluar yang sebenar. Kau keluarlah 20 tahun, 30 tahun, mana satu dunia pun. Buat kerja dakwah kau buat, tapi kau tak dapat keluarkan diri engkau, keakuan diri engkau, tetap juga tak bermanfaat. Minta maaf saja kau. Sebab itu hanya angan-angan. Sebab bila kau keluar banyak-banyak bertahun-tahun di luar, kau merasakan engkau lagi. Mana itu yang azab sebenarnya. Tapi bila kau dah keluarkan diri engkau dahulu peperangan yang besar, maka engkau akan sentiasa keluar. Dan engkau sentiasa memberi manfaat. Kerana engkau tahu nak bawa manusia ke mana. Tetap juga nak bawa manusia kepada hilangkan keakuan diri, sentiasa mengesakan Allah. Jadi kita ni memilih pemimpin ni supaya kita nak pemimpin kita kenal diri, kenal Allah. Dan paling tidak pun kalau kita nak memilihnya, bukan pilih sebab dia boleh buat jalan, dia boleh bagi kita wang singgih, dia boleh bagi kita anak kita belajar sekolah, dia boleh bagi pemimpin ni baguslah, dia bagi anak aku beasiswa, dia bagi itu semua nombor 10 tak penting. Paling penting sekali pemimpin tu yang kita nak tengok. Baru betul kita bila disoal nanti kau pilih pemimpin macam mana, baru betul kita pilih pemimpin yang boleh bawa masyarakat kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sendiri tak kenal diri, tak kenal Allah, lepas tu kita ajakkan ke sini, dia tak. Dia tahu dia bagi duit dengan orang, dia kata dia tu baik. Itu belumlah lagi. Ya, itu belum lagi yang kita dapat pemimpin yang betul-betul. Baik tinggi mana pun dia, baik macam mana pun dia, belum lagi. Tapi kalau dia kenal diri, kenal Allah, dia tahu dia nak bawa manusia, dia bagi duit, tapi dengan syarat kau belajar kenal diri, kenal Allah. Kita buat sistem pelajaran kenal diri, kenal Allah. Supaya kita tak tertipu dengan mainan Yahudi. Kita tak terikut sistem-sistem Yahudi. Itu yang kita nak. Itu masyarakat nak sebenarnya. Tapi masyarakat kita dah tertipu jauh, dah tersihir. Tak nampak dia apa ahli tujuan dah hidup ni. Ya Allah. Makin lama makin buta dengan Allah. Ahli tujuan Allah tu, kenal Allah tu, dah makin buta. Tak payah kenal Allah lah. Kita cari makan, cari bersungguh-sungguh. Dunia. Akuan diri. Itu 24 jam. Dia punya kehidupan tu je dia tahu. Dia tak nampak dah, buta dah. Mana Allah tu nombor satu kan. Inilah dia yang kita nak sedarkan balik. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang boleh. Ataupun boleh kita ajakkan ke situ lah. Paling pun dah teruk sangat. Paling tidak kita nanti satu hari kita nak ajakkan dia untuk ajak ke arah mengenal diri, mengenal Allah. Supaya dia tahu. Supaya dia tidak lagi menceritakan tentang keduniaan ini terlebih sangat. Ya. Nak bangunkan tu, nak bangunkan ni, nak naikkan ni banyak untung kat sini. Apa ni otak kau fikir ni? Dunia ni Allah Ta'ala kata ni lah penipuan.
Mana pergi ulama-ulama, mana pergi yang betul-betul nak bagi sedar ni. Waktu ni kita datang. Ya. Kita datang bagi tahu kat pemimpin-pemimpin calon-calon kita ni seni macam ni lah. Kalau ada pidato-pidato gini aku nak bagi tahu, nak bawa ke mana ni. Nasihat kan selepas dia pidato tu jangan cerita-cerita orang lebih-lebih sangat. Kita cerita orang lebih sangat takut kita pun sama. Nanti orang cerita hal buruk kita pula. Jadi mana satu? Jadi kita kena ada orang yang nak tegur. Jangan dia rasa dia cakap tu betul aja kan. Mentang-mentang dia rasa pengikut dia dah ramai, dia bercakap tu pengikut dia suka. Pengikut tu dia bukan tahu apa pun pengikut-pengikut sekarang ni. Dia tak tahu. Dia tahu seronok-seronok je. Dapat ni, dapat tu. Hala tuju sebenar ni bukan kerja main-main. Hidup ni Allah bagi bukan saja-saja dibiarkan. Dibiarkan kita hidup bintang bukan tak. Allah bagi susunan. Yang paling baik adalah kau kenal lah aku. Nanti kau tahu manisnya beribadah hidup ni denganku. Mengesakan aku. Itu manisnya. Jadi kita ni dah dapat kemanisan ni. Jadi kita nak berkongsi, nak bagi tahu. Rugi kalau tak dapat. Ini bukan kajian, ini Allah anugerahkan. Kalau kajian kita tak dapat. Kaji macam mana pun. Kesudahannya anugerah daripada rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi ini semua rahmat Allah. Kita ceritakan rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Jadi kita dapat kasih sayang rahmat Allah. Jadi gunakanlah benar-benar. Ke arah kembalikan kepada Allah. Ajakkan manusia betul-betul kembali. Nanti kalau kita biarkan gini, Allah akan utus manusia yang akan menundukkan yang lebih jahat daripada kita. Tengok Yahudi sekarang dah kontrol kita. Sebab punca dia sebab tangan-tangan kita lah, perbuatan kita lah. Kita tu dengan Allah macam mana? Sesuatu yang kita nampak masih lagi kita nampak makhluk. Bila kita cakap begini, si Aziz ni dah lari tajuk ni dah sesat ni. Ada ke nampak sesuatu tu, nampak tu Allah. Kan sebelum nampak sesuatu tu kan Allah. Sebab segala sesuatu tu Allah wa huwa bi kulli syai'in qadir. Allah yang menguasai. Apa yang kau cakap lepas solat tu 9 kali, 10 kali lepas solat kau baca. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa tu? Saja sebut. Tak faham maksud dah berpuluh tahun. Tak dapat nak amaliahkan dalam kehidupan ke? Tak ada orang nak tadaburkan ke? Atau saja suka-suka baca je? Tu tadi. Seronok-seronok dia macam tu. Dia rasa syok sendiri dia baca. Tak ada suruhan ke dalam tu? Tak ada satu perbuatan yang harus kita buat ke dalam tu? Kata-kata menyuruh mengatakan supaya segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah. Sedarlah. Itulah saya bagi tahu tadi. Bukan satu kajian. Ini satu rahmat Allah. Allah tu sayang kita. Bukan saya. Allah tu sayang sangat pada semua tuan-tuan semua perempuan. Sayang. Jangan biarkan kita duduk dalam ikut susunan iaitu sistem Yahudi, sistem akuan diri. Menyembah akuan diri, menyembah patung kita sendiri, menyembah. Jangan jadikan dua. Janganlah, dah lama-lama sangat tu kita dah tak nampak dah mana jalan yang benar, yang sesat dengan yang tak sesat kita tak tahu dah. Sudahlah, bila dah datang petunjuk Allah, jelaskan, kembalilah. Masih ada waktu. Kita tak tahu kejap lagi ke, besok ke, 2 hari lagi, minggu depan ke kita wafat, tak tahu lagi. Sedangkan kita dah banyak buat masalah. Kita banyak buat kesyirikan dengan Allah. Allah dah tutup dah. Supaya kita boleh kembali dengan dia. Kalau Allah bukakan, ya Allah, menangis kita kalau dimasukkan dalam syurga lah. Kalau kita dapat masuk syurga, dibukakan aib kita, ya Allah, segan kita nak masuk syurga. Sebab tak layak kita masuk syurga. Sebab tapi Allah tutup aib kita. Janganlah kita sombong dengan Allah.
Bukan amal perbuatan baik kita yang menyebabkan kita masuk syurga. Tetapi rahmat Allah, dia telah menutupi aib kamu dan memberikan kamu kekuatan untuk melakukan ibadah. Sudahlah tu. Ya. Sudah. Jadi manusia yang berakhlak. Apa dia? Jangan ada keakuan diri. Berakhlaklah kita dengan Allah dan berakhlaklah kita dengan makhluk nanti. Tapi kalau kita tak faham apa tu berakhlak dengan Allah, kita tak tahu, tapi kita beramal soleh tanpa kita kenal berakhlak dengan Allah, nanti kita akan sombong di hadapan Allah. Ya Allah, nak bagi apa? Aku 20 tahun dah tahajud ni. Kau janjikan surga, aku laku wa ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak malu kita di hadapan Allah mengucapkan konon-konon amal-amal kita dah banyak, padahal banyak lagi aib-aib di akhlak buruk kita. Kita angkat barang, kita melihat sesuatu, kita nampak makhluk, kita tak nampak Allah dahulu. Banyak kesalahan kita lah, banyak, tak boleh nak kira lah. Tapi kalau tak mengaji kenal diri, kenal Allah ni, tak nampak. Hawa nafsu kita tutup keburukan kita. Padahal banyak ditutup. Dia tutupkan. Hawa nafsu kita, dia tutup. Kebaikan kau yang nampak. Padahal keburukan lebih banyak tu. 90%. Yang baik tu sikit, 10. 90 tu keburukan tu dia tutupnya hawa nafsu kita ni. Keakuan diri kita. Tu pasal kalau kita mengaji supaya tahu akuan diri kita, baru kita tahu, ya Allah, banyaknya. Di situ kita akan kembali kepada Allah, mohon pada Allah, betul-betul menangis. Istighfar kita mengalir air mata, nampak jelas kesalahan kita. Kita dah sibuklah dengan urusan dosa kita, kesalahan kita, akhlak buruk kita selama hari ini dengan Allah. Ya Allah, aku gunakan kudrat iradatmu untuk mengaku aku punya kudrat iradat. Ya Allah, kita akan menangis, menyesal, ya Allah. Itu kita nak. Setiap kali kita beristighfar, mohon ampun, kita nampak kesalahan kita itu dan kita minta kepada Allah benar-benar keserikan ataupun kesadaran lagi supaya jangan kita ulangi lagi setelah Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Ini sebenarnya hala tuju sebenar nak lawan, nak hancurkan, iaitu Yahudi, tentera-tentera Yahudi, tentera-tentera Dajjal ni tadi. Ya, dan kita tak mau lagi ikut sistem-sistem dia yang selama ini membawakan naik keakuan diri kita lagi. Dia memang bila kita ada keakuan diri, kita akan terpanggil masuk dalam akuarium Yahudi. Tapi kalau keakuan diri kita tak ada, dia takkan boleh buat apa. Dia lemah. Ya, dia lemah. Tapi kita bagi peluang kepada dia. Bukan dia tu kuat. Kita bagi peluang. Kerana apa? Keakuan diri kita tadi memberi peluang untuk kita menyembah lain lagi. Selain akuan diri, kita pergi lagi menyembah dari Yahudi tadi. Sedangkan kita kata tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tak mau jalan-jalan yang mensyirikkan Allah tadi. Siapa? Itu Fir'aun, Namrud tu semua, Yahudi itu semua, Nasrani itu semua menduakan Allah, mentigakan Allah, menjadikan adik Allah lah yang lain. Anak Allah lah macam-macam. Itu semua kita tak nak, dan juga dalin, sesat. Apa sesat tu? Akuan diri tu sesat. Merasakan ada keakuan diri tu. Aku melihatlah, sesat dah tu. Hukum dah, memang betul lah. Jangan minta mahkamah ke hukum. Kita kena hukum saja. Kita nampak sesuatu tu, kita nampak dinding dulu. Sesat dah. Padahal kita kata tak nak, waladdallin. Tak nak jalan sistem Yahudi, Nasrani, Majusi, akuan diri, dan juga orang yang sesat apa dia? Mengakui dia ada. Jadi kita dah mengakui jelas. Kita melihat tu tadi bukan dengan penglihatan Allah, kita melihat dengan penglihatan kita rasa kita. Itu dah jadi dua dah. Allah ada, kita pun ada, maka kita telah menyembah akuan menyembah hawa nafsu lah. Susah. Jangan kata susah. Itu dah memang berpijaklah di atas kaki sendiri seperti Nabi Adam. Dia tak salahkan Hawa goda dia ataupun iblis goda pada Hawa. Dia salahkan zolamna. Aku telah menzalimi dia. Jadi mengaku menyesal. Tak nak buat lagi. Ini dosa besar kita lakukan. Syirik ni takkan diampunkan dosa kita. Ya Allah. Allah tak akan ampunkan berbanding dosa-dosa lain.
Dosa syirik ni ialah dosa yang kita mengaku kita yang, iaitu syirik tu. Walau dia halus, walaupun dia tak jelas, tapi sebenarnya tetap termasuk syirik juga, iaitu adakan dua. Aku ada, engkau pun ada, ya Allah. Itu pasal kena mengaji betul-betul, kenal diri, kenal Allah, ya. Sebab ilmu ni sebenarnya ini yang dibawa oleh 124,000 Nabi daripada Adam sampai Rasulullah SAW. Tapi sampai kepada kita, diblok oleh Yahudi, ataupun kita sendiri dah tak tahu untuk jalan nak mengenal kepada Allah, apa hala tuju. Sebab inilah sihirnya Yahudi, supaya jangan bagi dia belajar mengenal Tuhan dia, tapi kita bagi dia beramal banyak, ilmu lain banyak, tapi ilmu mengenal Allah, mengenal diri jangan bagi dia. Berhasil Yahudi. Jadi jangan salahkan Yahudi, tapi kita ni sebenarnya dah diperingatkan oleh Allah. Barang siapa yang ketika di dunia ni buta, kata Allah, di akhirat nanti kelak lebih buta lagi. Dan mereka inilah orang yang sesat, Allah Ta'ala kata. Allah yang bagi tahu. Yang dimaksudkan buta tu adalah dia tidak nampak Allah. Tak nampak Allah macam mana? Dia tak nampak kekuasaan Allah. Dia nampak kekuasaan diri dia berkuasa, dia nampak akuan diri dia, dia nampak makhluk Yahudi ni semua ni ada kuasa. Ini dikatakan Allah Ta'ala sendiri kata dia buta. Dia tak kenal Allah. Bukan maknanya buta dia nampak Allah Ta'ala, dia tak buta. Dia buta macam mana? Dia tak nampak kekuasaan Allah. Allah jadikan sekalian alam ini untuk menyatakan Allah. Tapi dia tak nampak, dia tak nampak mengala ke Allah Ta'ala balik. Mengala kepada kekuasaan untuk mengesahkan Allah. Dia tak nampak. Dia tahu hidup dia, bayangkan teruk tak teruknya. Banyak dah cacat marba. Banyak kesalahan kita, akhlak buruk kita. Kita biarkan. Ya Allah, najis, busuk, bangkai. Lebih busuk daripada bangkai. Bila seseorang tu mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah. Bau busuk. Lebih busuk daripada bangkai-bangkai yang busuk adalah orang yang mensyirikkan Allah. Kotor sekotor-kotor. Tak dapat dibersihkan dengan air lautan yang ada. Kesyirikan ni perlu bertaubat. Tak nak buat lagi. Tak menyesal. Baru Allah terima. Kalau kau bersih buat lagi, kau istighfar buat lagi, tetap Allah Ta'ala. Jadi kena menyesal. Ubah. Tak mau lagi kita ada keakuan diri, bersungguh-sungguh cari jumpa guru mursyid untuk bimbing kita. Kalau tak ada guru mursyid, macam mana kita nak dengar cerita ni pun payah dah. Jabatan Agama Islam ni tak ada silver pelajaran untuk mengenal diri, mengenal Allah, tak ada dalam kami. Nak bagi macam mana tauliah? Ya Allah, kiamatlah. Yang paling penting adalah tauhid, mengenal diri, mengenal Allah. Dia tak ada dalam sistem kau punya untuk bagi tauliah. Pelik ni. Itu saya cakap tadi. Habis sistem-sistem agama kita semua telah dirubah oleh Yahudi, kita tak sedar. Sikit demi sikit. Isteri ada hak minta cerai. Walau suami itu betul, tetap engkau akan kalah punya. La haula wala. Melawan Allah Ta'ala punya undang-undang, iaitu isteri tak ada hak. Yang ada hak melainkan suami itu pukul sepak terajang tak balik rumah, itu bolehlah kita minta. Tapi ini suami itu betul pun tetap juga ada hak, boleh menang juga. La haula wala quwata illa. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi fikir dan juga fahami, amaliakanlah. Jangan sekadar rasa seronok je dengar. Kita mohon kepada Allah, beri kekuatan kepada aku, ya Allah. Allahumma arinal haqq warzuqna ittiba wa arin batilan batilah warzuqna ittiba. Ya Allah, perlihatkan kepadaku benar itu benar dan beri kekuatan, ya Allah, untuk supaya aku ikut tetap kebenaran. Dan ya Allah, beri penglihatan kepadaku nampak yang salah itu salah, yang batil itu beri kekuatan kepadaku untuk membasmi, hancurkan dia atau menjauhkan dia. Kita buktikan selepas kita berdoa. Lagi kita nampak kebatilan, lagi kita hancurkan, nak jauhkan, bagi tahu orang supaya jangan. Jangan syiriknya, jangan ada keakuan diri. Kita bagi tahu. Pasal kita dah berdoa pada Allah situ, Allah dah lihat kan.
Allah lihatkan betul, kita ikut betul-betul benar, tak mau berganjak. Macam mana pun tetap la ilaha illallah. Aku tak ada keakuan diri. Aku tak berganjak. Makin lama makin kuat, bukan makin lemah. Makin lama makin kuat. Sebab kita dah berdoa, Allah akan bagi kekuatan. Jangan nampak kebenaran doa, tapi nampak kebenaran tak nak ikut, tak nak orang suruh orang buat kebenaran. Nampak orang lakukan joget-joget maksiat, orang Islam kita, kita tak apa, lantaklah dia punya hal. La haula wala. Kau doa apa tadi? Nampak kebatilan, biarkan ke? Kau akan jawab. Kau mohon pada Allah, tapi Allah bagi kekuatan, kau tak nak ikut, ya. Kena balik atas doa kau tadi, kau tak tadabbur, tak faham, tak olahkan dalam kehidupan. Kau saja mulut kau nak berdoa je, tapi kau tak tahu doa tu akan bawa kepada perjanjian tu macam mana. Kau nak olah dalam kehidupan. Ya, jadi kita sama-samalah, insya-Allah. Ya, kita kena sama-sama ada golongan-golongan yang betul-betul nak ngajakkan dapat Allah Ta'ala berita gembira ni tadi. Ini berita sangat gembira. Ini cara nak lawan ni apa ni. Kau nak lawan siapa pun paling kuat pun, ini cara dia. Siapa yang kau nak lawan yang paling kuat? Ini cara dia. Kenal diri, kenal Allah. Sebab segala kekuatan yang batil, semua tu semua daripada Allah. Tapi bila kau tak belajar kenal diri, kenal Allah, akuan kau ada, kau sama macam ni, macam mana kau nak lawan? Jadi lawan tu macam mana? Tak adalah keakuan diri. Bila tak ada keakuan diri, kau mengundang pertolongan Allah, datanglah karamah. Kau Nabi mukjizat. Nabi duduk situ lah, mukjizat selalu yang lawan. Mukjizat tu adalah ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, cakap lawan tu tadi. Dengan mukjizat, dengan ayat-ayat Allah dia lawan, bukan diri dia. Tu tadi, dia tunduk semua tadi. Sihir-sihir semua tunduk. Ayat Quran tu dia gunakan, ayat Quran tu Allah Ta'ala punya tu tadi. Ada rohani dia tadi. Ni dia bagi ayat-ayat Quran, kita main-main, kita jadikan dia lagu-lagu. Bukan saya cakap tak boleh. Orang mengaji suara sedap, dapat pingat, dapat piala, dapat duit, dapat sanjungan, dapat isteri, berbagai macam. Bila orang amalkan Quran, tadabburkan dia dalam kehidupan, penjara, dicop gini, sesat, dia tak betul, dianggap asing lah. Tapi kami tak heran tu semua. Sebab kami dah rasa dapat Allah Ta'ala tu dah cukup bahagia. Kami tak perlukan yang lain. Kami dah sentiasa rasakan bahagia dengan Allah. Jadi kami yang kesian tengok kalian yang masih lagi belum dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertobatlah, kembalilah. Kerana Allah sentiasa maha sayang kepada kita. Sayangnya ibu kepada kita lebih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Ingatlah, ya. Jangan sampai kita tak boleh nak berubah. Dah sampai waktu ajal, insya-Allah. Cukup sampai ini dulu. Minta sahabat-sahabat dari kita untuk tambahkan lagi pencerahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah SWT yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, limpah kurnia, rahmat dan kasih sayang, kurniaan dan izinan daripada Allah SWT juga. Alhamdulillah, Allah SWT dalam meletakkan kita lagi dan lagi di tempat yang sangat mulia di sisi Allah SWT ini, tempat yang penuh dengan keberkatan dan dirahmati. Di tempat kita bermuzakarah, berkongsi mengenai dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tempat kita belajar mengenal diri dan juga mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan tempat kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keesaan, dengan hakul yakin, buangkan keakuan diri, kita keluarkan keakuan diri, kita tinggalkan, kita pisahkan keakuan diri kita. Kita mengakui kita tidak ada apa, tapi kita isbatkan
Allah SWT yang bagi segala-galanya, memiliki segala-galanya, menggunakan segala-galanya. Inilah sentiasa kita nak ulang dan ulang supaya kita berkehidupan dengan Allah SWT, iaitu 24 jam kita bersama dengan Allah SWT. Kita bersama dengan Allah SWT bukanlah bermaksud dan kita kata Allah duduk ada tepi kita, duduk sebelah kita ke, tapi Allah Taala itu qarib, lebih dekat lagi pada tu, lebih dekat lagi pada urat leher kita. Kita kena bersama-sama berkehidupan dengan Allah SWT. Itulah bahasa yang lebih mudah, lebih indah, lebih cantik, lebih kita rasa aman dan tenteram. Berkehidupan dengan Allah SWT di atas muka bumi ini, di dunia ini, barulah kita dapat berkehidupan dengan Allah SWT di akhirat. Begitu juga sama juga dunia dan akhirat. Itulah yang selalu dipesan oleh mursyid kita, tuan guru kita, ustaz kita, supaya kita sentiasa ingat serta meletakkan Allah SWT lah dahulu, nombor satu. Apa-apa pun kita nampak Allah Ta'ala dulu. Apa-apa sahaja pekerjaan kita, ibadah kita dan sebagainya, kita kena yakin Allah SWT yang bagi, Allah Ta'ala yang anugerahkan, Allah SWT yang mudahkan, bukan tidak ada sedikit pun daripada kita. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, pesanan Ustaz pada malam ini sangat-sangatlah kita kena ambil iktibar pengajaran. Kenapa keadaan kita sangatlah huru-hara dah di negara kita dan sebagainya, masyarakat dan sebagainya. Jadi Ustaz pesan kita berdamai lah lepas ni. Itulah sama-sama kita nak pesan juga. Selusa ni kita sama-sama kembali balik mentaati Allah SWT dan Rasulnya. Kembali balik kepada innamal mu'minun ikhwah faslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Ta'ala kata, sungguhnya kamu semua bersaudara, maka tingkatkanlah tali persaudaraan kamu, cetuskanlah kasih sayang di antara kamu, ruhama'u bainahum, moga-moga kamu mendapat rahmat. Kasih sayang, rahmat, kasih sayang ini adalah berhubung dengan rahmat. Baru Allah SWT akan bagi rahmat apabila kita hidup berkasih sayang, hidup harmoni, hidup menjaga adab dan sebagainya, sebagaimana yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dan juga pada para ahlilullah, para waliullah, supaya kita mendapat rahmat. Bila kita putuskan silaturahim, bila kita bertelagah sama kita, lebih lagi sama-sama Islam, sama-sama sebangsa Melayu, Masya Allah. Jadi inilah kita nak kena kembalilah lepas ni, insya-Allah kita sama-sama kembali balik kepada mentauhidkan Allah SWT. Keluarkan, buangkan keakuan diri. Baru semua akan datang keamanan, akan datang kesejahteraan, akan datang keindahan, kemanisan iman, dan juga negara yang kita cintai ini, kita kata negara tanah air kita ni dan seluruh alam ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa wa bil fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam yang mulia ini. Yang mana Allah Taala sendiri yang memperjalankan, kita tak ada daya upaya bagi menceritakan tentang hala tuju, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apabila kita kenal diri kita, maka binasalah. Kita nak kenal Allah, takluk dia adalah kenal diri. Apabila kita mengenal diri kita, maka binasalah. Binasa tu apa? Memang kita tak ada pun sebenarnya. Allah Ta'ala, diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang esa, seperti yang dikatakan sebelum ni, kita mengetahui tauhid sebenar. Allah Ta'ala tu dia cukup dengan diri dia, kan? Dan bila menyatakan, menzahirkan
terpancar nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terjadinya sekalian alam, maka bukan nak menyatakan sekalian alam dan termasuk diri kita, tapi nak menyatakan diri dia yang esa, yang seperti Allah Taala beritahu, ingin aku dikenali. Jadi kita ni dijadikan dengan keasyikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyatakan dia yang ada, mengenal tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal diri kita, kita kenal bahawa kita ni memang tak ada pun, tak ada. Kalau kata langit lah, kalau dikatakan makhluk langit lah, langit yang dikatakan langit pun, sebelum langit tu dijadikan, sebelum dijadikan, ada tak? Tak ada sebenarnya kalau langit lah. Dan sekalian alam. Ada tak? Tak ada. Termasuklah diri kita memang tak ada pun. Asal-asal memang tak ada. Nothing. Tak ada. So bila dijadikan, itulah. Kita nak ingatkan diri kita. Kita nak mengajak diri kita ni. Daripada atas sampai bawah. Nak ajak sekalian alam kita ni. Mengajakkan bahawa kepada terus mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Menafikan segala keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itu yang sebenarnya. Itu penafian. Seronoknya yang menyatakan penafian tu dikatakan. Bila nafi tak ada, musnah, binasa, kullu man alaiha fan, yang tu dikatakan baru betul lah. Kau kenal akan diri aku. Aku dah perkenalkan tentang diri aku. Binasa dah biasa tak ada dia je lah. Dia menyatakan diri dia. Bila admin semua, pentadbiran semua menyatakan dia lah yang menyatakan diri dia. Malaikat yang mengusung arash sekalipun, itu semua diri dia lah yang mentadbir diri dia sendiri. Itu sebenarnya. Itulah kekuasaan yang sebenarnya. Allahu Akbar tadi, seperti Ustaz beritahu tadi. Allahu Akbar tadi pun itu dah mengetahui bahawa besarnya kebesaran Allah, besarnya pentadbiran Allah, besarnya keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya. Masukkanlah dalam rohaniah kita, qalbun kita yang menyatakan dia tu memang tak adalah kita ni bila kita faham sebenarnya akan bila kita memahami kita memahami bahawa memang sukar kita nak buangkan benda tu. Tapi itulah saya perkatakan dulu sedang muzakarah di Melaka dulu, muzakarah bersama-sama jemaah-jemaah Sri Kandi, saya menyatakan bahawa kita ni apabila coach beritahu, coach bola sepak beritahu kan, jadi untuk perlawanan bola sepak, maka dia kenalah buat latihan. Bukanlah coach kata tu, okey ni skill ni, kau tendang ni, okey kau lari berapa pusingan sekalipun, apa semua tu, dan kita akan menjalani latihan. Dia cakap kau kena buat latihan. Tak ada dia kata okey kau cakap macam ni, terus tak ada buat latihan apa, tak ada. Dan apabila coach beritahu tu, kita kena buat latihan. Dan apabila kita difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka latihan tu ditentukan sendiri. Bila dah tak ada kita dah betul, kita dah menafi betul keakuan diri kita, maka latihan yang bermaksud olahan, diajar sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dididik sendiri oleh Allah Subhanahu, seperti mana Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang didik diri Rasulullah SAW. Itu yang sebenarnya. Itu yang dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu dia. Fattabi'uni, ikutan, kita ikutlah Rasulullah SAW. Sebagai macam mana nak ikut Rasulullah, seperti yang dikatakan sebelum ni kan, berjubah, apa lagi, macam-macam lah kan. Itu iya juga, bagus memang itu kita kena ikut kan. Tapi yang sebenarnya dalaman tu yang Rasulullah suruh ikut apa tu menafi betul-betul keakuan diri kita kan. Ada seorang jemaah yang beritahu saya, dia dah dengar talk di Melaka dan sebagainya, dan kita muzakarah balik kan. Dia kata apa dengan saya, sebenarnya bila dah diberi faham, sebenarnya mudah je. Dia kata, ya Allah, syukur saya ada jemaah yang berkata betul, bersemangat berkata begitu, maka dia dah diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi kita kena teruskanlah begini. Bukan kita sekadar kita faham dan kita tidak amalkan, maknanya kita amalkan, sama-sama kita amalkan. Itu dia. Sebenarnya mudah je sebenarnya. Kawan-kawan saya banyak yang cakap macam ni. Cakap yang berkata beginilah, mula-mula memang tak faham, tapi dengar jadi sami'na. Dengar dengan pendengaran Allah. Jangan mendengar dengan hawa nafsu, dengar baring tidur dan sebagainya, tak. Dengar dengan pendengaran Allah. Bahawasanya bila dengar dengan pendengaran Allah, maka dia dapat wa'ata'na. Dia dengar, dia buat selama tak ada apa, dia tak jadi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara.
Dan tak ada apa-apa yang, tak ada, Quran tak ada memberi syifa kat kita. Ya? Perkataan-perkataan yang dikatakan tentang keagungan Allah SWT tidak memberi syifa kepada kita. Penyembuhan apa tu? Penyembuhan daripada adanya keakuan diri kita. Jangan sampai terlihat adanya diri waliullah yang mulia. Tok Kenali Syekh Yusuf berkata, jangan sampai terlihat adanya diri. Kan? Itulah fattabi'uni. Syekh Yusuf sendiri mengikut yang dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu Rasulullah SAW sendiri yang dia ikut sendiri, yang dalaman tu. Dia kenal sendiri akan sang pencipta betul-betul. Itu dia, insya-Allah. Itu yang dikatakan. Saya pun tak tahu nak cakap apa, tapi benda ni yang diberi faham oleh Allah SWT. Saya sendiri pun dididik oleh Allah SWT. Kan? Itu sebenarnya. Jadi kita kenalah mengajak kepada keluarga kita. Saya seru kepada semua yang mungkin yang baru dengar dan sebagainya. Sebagai suami, sebagai bapa, memain peranan, menyampaikan kepada isteri, anak dan sebagainya. Kita jangan risaukan apa-apa. Insya-Allah kita betul-betul yang, kalau kata suami dapat ni benda ni, jemaah-jemaah, sahabat-sahabat saya dapat benda ni, jangan dirisaukan isteri aku tak dapat. Jangan begitu, jangan putus asa. Bab kata Ibrahim Pendek, jangan putus asa tuan-tuan, jangan putus asa. Nombor 2 tetap nombor 2, semua nombor 2. Jangan putus asa. Itu maksudnya gitu. Maksudnya apa? Kita jangan putus asa. Maksudnya kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak tahu apa nak cakap apa, ya Allah. Nanti disampaikan daripada Engkau juga, ya Allah. Baru dapat masuk pada rohaniah dia. Itu yang sebenarnya. Siapa-siapa kawan-kawan ke, makcik-makcik ke, siapa kita punya, insya-Allah. Bukan kita yang mengatur. Kalau kita atur, kita yang nak plan benda tu kan. Tapi yang sebenarnya Allah Taala yang atur. Gerak je, sab jalannya. Jalan je. Kan? Jalan je. Semua tu dia lah, semua tu. Nampak tak? Pergerakan Allah SWT, pentadbiran Allah SWT, percakapan Allah, mutakallimun Allah SWT, semua dia. Kalau saya nak bercakap dulu, saya pernah dengar Abu Yahrazi bagi tahu, kan, matikan sifat maknawiyah. Seperti yang dikatakan itulah, dia yang dikatakan yang Syekh Abdul Qadir Jalani itu, dia pun cakap sama benda yang Syekh Abdul Qadir Jalani cakap. Matikan sifat maknawiyah, iaitu la hayyun la alimun la qadirun la muridun la sami'un la basirun la mutakallimun lahum la wujud illallah. Semua matikan semua. Macam kita nak switch, tutup switch, kau jangan buka switch tu. Mati terus, dah tak ada apa. Dia je semua. Kau bertawakal kepada Allah SWT. Mengharap kepada Allah SWT. Apa pun, ilmu ke apa ke, tak ada. Kalau kita faham, dia beri faham, Syekh Idrus beritahu, kita memang diberi faham ni, faham. Sampai kau tak faham nanti. Apa maksud dia? Itulah kau kena nafi semua tu, dia kata. Nafi semua tu, nafi, tak ada apa. Engkau tak ada apa semua. Ilmu pun tak ada apa, pengetahuan pun tak ada. Yang ada hanya dia. Tub Alhamdulillah anzala 'abdil kitab walam yaj'alahu awaja. Penyampaian yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Sedap, manis dari pahit. Kita yang dikatakan dapat la ilaha illallah hizni. Pembenting tu apa? Tak ada lagi merasai ada keakuan diri. Kita sama-sama insya-Allah kita berdoa supaya masyarakat kita, negara kita, dunia kita ni yang tak lama lagi kedatangan Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Kita sekarang ni lah kena dapatkan Mahdi. Mahdi tu apa? Kenal diri, kenal Allah. Bila kenal diri, tak ada macam tadi. Tak ada. Binasa, musnah. Binasa apa semua. Jadi itulah. Itu yang dikatakan Mahdi. Bila dia tahu dia tak ada, mana sentiasa mengesahkan Allah. Seperti mana dia mengesahkan kepada diri dia sendiri. Itu dia Mahdi. Sama yang Muhammad bin Abdullah datang nanti, ini dia nak bawa yang benda ni. Tak ada lain. Jangan berganjak lagi, insya-Allah sama-sama kita. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini dapat lagi kami berkumpul, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar pesanan-pesanan dan nasihat daripada Syekh Aziz. Tiada apa yang saya nak bicarakan, cuma saya ingin berkongsi sedikit kisah yang diperolehi daripada kenalan saya berkenaan dengan cabaran mendidik anak-anak pada masa kini. Dan kita semua sudah maklum semenjak PKP hari itu,
anak-anak banyak didedahkan dengan penggunaan telefon bimbit. Dan semua pun maklum, sebab semua ramai yang saya tahu, ramai yang cerdik pandai, kesan keburukan daripada penggunaan handphone di kalangan anak-anak kita tanpa pemantauan ibu bapa. Dan melalui kisah teman rapat sendiri, anaknya yang baru berumur, anak perempuan berumur dalam lingkungan remaja 15 tahun, terlampau obses dengan penggunaan telefon sampai apabila ibu bapa mereka nak minta tolong pun dibuat tidak hirau. Dan bapanya telah mengambil telefonnya dan anaknya dengan berani mengugut untuk terjun bangunan. Anak perempuan dan masih bersekolah tingkatan 3. Di sini kita nampak bahawa jelaslah Hadis Nabi mengatakan akhir zaman ada ibu yang melahirkan tuannya. Jadi bukan kata ini kes terpencil, tapi sebenarnya permasalahan remaja pada masa kini sangat membimbangkan. Dan saya begitu sedihlah melihat apabila ramai lagi ibu bapa yang masih memandang benda ni enteng, penggunaan telefon ni enteng, di mana anak yang berumur 2 atau 3 tahun pun sudah diberi handphone. Jadi apabila anak yang masih kecil, sepatutnya kita pantau, kita didik dengan ilmu agama semua ni. Kita serah handphone di tangan mereka dan mereka menggunakan tanpa pemantauan. Dan kita pun sudah maklum apabila anak-anak bermain game apa semua, akan masuk iklan-iklan yang tidak sepatutnya dilihat oleh anak-anak kecil dan para remaja. Jadi di sini berjayalah agenda Yahudi untuk memusnahkan, merosakkan anak-anak Islam itu sendiri tanpa peperangan, tapi melalui peperangan saraf. Macam inilah, melalui teknologi moden yang tidak dipantau. Jadi cara untuk kita mendidik ahli keluarga kita, anak-anak terutamanya isteri, ketua keluarga memainkan peranan penting. Tiada lain lagi melainkan dengan cara belajar ilmu agama, belajar ilmu yang membawa kita ke arah mengenal diri, mengenal Allah. Dan semestinya perlu mencari seorang guru yang mursyid yang dapat membimbing hati kita. Jadi semoga kita tidak menuding jari kepada mana-mana pihak, tundilah jari pada diri sendiri. Pantaulah anak-anak kita, biar kita ada prasangka sedikit kepada anak, daripada jangan membiarkan memberi kepercayaan 100% kepada anak remaja, yang mana mereka perlu diberi didikan, dipantau, buatlah spot check kepada handphone mereka. Jangan berikan kepercayaan kepada anak-anak. Jadi di sini saya menyeru kaum ibu, mainlah peranan penting, jadilah ibu yang dapat menjaga anak-anak ke arah mengenal diri, mengenal Allah, dan semestinya bermula daripada ibu itu sendiri. Semoga kita terus istiqamah, yang mana para rakan-rakan YouTube yang sentiasa tidak jemu mendengar mendengar kuliah-kuliah daripada Syekh Aziz, agar kita sentiasa membuang sifat keakuan, memohon kepada Allah untuk terus istiqamah dan terus menjaga ahli keluarga kita daripada fitnah dunia akhir zaman ini. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas tersalah bicara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan oleh Pak Lang, Syekh Latif dan juga Tuan Rozi, ahli alat Arif lah nak cakap betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak lain tak bukan kita hadir di majlis Allah Subhanahu wa taala ini hanya untuk menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah
bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar kita bersyukur. Seperti mana yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan diri dia yang asyik pada dirinya sendiri, dia yang memuji pada dirinya sendiri. Jadi kita ni tak ada memiliki apa kekuasaan. Kita ni hanya menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam kehidupan harian kita ini, banyaklah kita hendaklah benar-benar kita menyatakan apa yang ada dalam diri kita ini, semua kita hendaknya menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak yang dikatakan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan harian kita sendiri. Jadi seperti mana yang dikatakan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan kita nampak seperti yang dikatakan, seperti mana yang guru-guru di sekolah rendah saya mengajar, syirik itu seperti menyembah berhala, apa saja selain daripada Allah SWT itu syirik. Jadi apa yang kita faham sebenarnya, syirik ni ada di dalam ibadah kita sendiri. Sebab apa yang ada di dalam ibadah kita adalah kita menyatakan diri kita yang beribadah, kita menyatakan diri kita yang mampu untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi sebenarnya ibadah ni kita tidak boleh menyatakan diri kita. Sebenarnya kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi tak lain tak bukan itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mana diri kita ni memang tak ada kekuasaan apa-apa. Ya seperti mana yang dikatakan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kudratku melainkan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hendaklah benar-benar seperti mana yang dikatakan, kita hendaklah benar-benar menafikan keakuan diri kita supaya kita dapat menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling utama, kita benar-benarlah kita mempelajari ilmu kenal diri kenal Allah ini dengan benar-benar. Jangan kita mempelajari dengan hawa nafsu keakuan diri kita. Kita hendaklah benar-benar yang dikatakan mempelajari dengan dikatakan kita hendaklah membuang benar-benar supaya kita tidak lagi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak anak-anak kita begitu. Seperti contoh kita, salah seorang jemaah kita tadi baru berucap, macam mana dia boleh berucap dalam keadaan mendapat pengetahuan daripada sisi Allah dengan penuh hakul yakin bahawasanya tidak ada lagi yang ada di muka dunia ini dan sekalian alam ni melainkan yang wujud hanya Allah SWT. Ini yang kita nak berikan pengetahuan ini kepada anak-anak kita, kerana inilah anak-anak kita ini bakal akan jadi pemimpin untuk memimpin di bawahnya nanti. Tapi kalau anak-anak kita ni tak faham, tak tahu nak nyebutkan bahawasanya kita ni lah sendiri yang mensekutukan Allah, kita tak faham, rosaklah. Bila anak-anak muda generasi bawah kita tadi tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah, maka bersiaplah musibah yang besar akan melanda kita. Seorang bapa akan menangis nanti melihatkan anak-anaknya tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi kita nak masing-masing kita ni ada main peranan yang Allah Ta'ala bukan saja-saja biarkan kita hidup. Allah nak tengok bagaimana kita olahkan. Bila kita dapat kenal diri, kenal Allah, maka perjalanan itu akan disusun dengan baik oleh Allah SWT. Tapi kalau selagi kita tak kenal diri, tak kenal Allah, maka Allah susun, kita kata kita yang susun. Maka itu kita tak akan dapat keputusan yang mana kemenangan ataupun mendapat jiwa yang tenang. Kita berada dalam kerugian. Kita disusun Allah, kita memprotes, kita rasa kita pula yang ada sesuatu yang kita boleh
Allah dah susun tapi kita berbalah-balah. Jadi kita yang akan disoal oleh Allah, bukan kita menyoal Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kerana banyak lagi nak disampaikan, tapi saya tak mampu. Yang apa yang disampaikan semua tu tak ada satu pun perkataan tu daripada wa ma fa'altuhu an amri. Semua bukan dari kemahuan saya. Bukan tujuan yang nak untuk akuan diri saya, kata saya hebat, saya tak ada. Itu semata-mata rahmat Allah Subhanahu Taala. Allah yang layak mengeluarkan kalamnya, memberitahukan kepada kita semua ni, semua yang kita dengar ni semua daripada kalam, daripada kasih sayang Allah kepada kita. Dia ingatkan kita, insya-Allah bila kita dapat hadirkan ini, perkataan ini, kalam ini, ucapan ini adalah dari Allah, insya-Allah akan masuk nur cahaya rohani itu ke dalam qalbun kita, insya-Allah. Dia akan terpahat dan terus dapat kita lakukan dalam kehidupan kita dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Al-Asri.